ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Kuasa Surau Apartmen Lakeview, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, semoga dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kita berada dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita selama ini dan memurniakan pada kita kekuatan untuk beristiqamah mengimarahkan Ramadan sehingga cukup bulan Ramadan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang dibacakan tadi daripada surah At-Tahrim, di penghujung surah At-Tahrim, Allah Ta'ala menyebut, wahai sekalian orang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat, yakni nasuha. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu, dan Allah akan masukkan kamu dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Pada hari Allah Ta'ala, hari akhirat itu, pada hari yang Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang yang beriman yang bersama dengan Nabi, lalu Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka cahaya di padang mahsyar di akhirat, cahaya yang mengelilingi mereka dalam kegelapan di mahsyar. Mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kepada kami cahaya buat kami, dan ampunkanlah dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini merupakan suatu ayat disebut oleh para ulama bahawa Allah Ta'ala mewajibkan kita bertaubat kepada Allah, kerana perintah taubat itu perintah dalam bentuk suruhan. Allah Ta'ala menyuruh orang beriman supaya bertaubat, tidak kira sesiapa pun, selama mana dia orang beriman yang bernama manusia, ada salah dan silap, ada kekurangan dan kealpaan, kelalaian dan kesilapan. Karena itulah sifat manusia. Allah Ta'ala mengajar kepada mereka, wahai orang yang beriman, menyeru kepada orang beriman, bermakna tidak yang terkecuali, termasuklah generasi-generasi awal orang yang dekat dengan Nabi SAW, termasuklah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sampailah generasi kita dan akhir zaman. Mereka itu orang beriman. Selama mana mereka bukan Nabi, yang Allah Ta'ala pelihara mereka daripada kesalahan dan kesilapan. Allah Ta'ala maksumkan mereka daripada kesilapan selama mana mereka bukan malaikat, iaitu orang beriman
disebut oleh Allah Ta'ala supaya mereka bertaubat. Masalahnya ialah taubat itu kita tahu ia wajib, tetapi barangkali ramai yang menangguh-nangguhkan taubat. Sebab itulah diingatkan oleh Allah. Orang beriman tahu bahawa di akhirat esok adanya balasan baik dan buruk. Orang beriman tahu bahawa adanya hari kiamat, adanya mizan, timbangan amalan mereka, adanya sirat yang mereka akan berjalan di atasnya, dan di bawahnya ada neraka jahanam, dan adanya syurga dan neraka. Tetapi kenapa Allah Ta'ala menyeru orang beriman supaya bertaubat? Karena sifat manusia itu sentiasa lupa, kena selalu diingatkan oleh Allah. Itu Allah Ta'ala menyeru, wahai orang beriman, wahai orang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang dimaksudkan taubat yang sebenar ataupun nasuha itu disebut oleh para ulama dengan berbagai-bagai maksud dan tafsiran. Tetapi secara kesimpulannya, taubat nasuha ini secara keseluruhannya disebut oleh para ulama menyimpulkan bahawa taubat nasuha itu ialah taubat yang Allah Ta'ala terima. Taubat yang Allah terima, Allah menerima segala taubat dan keampunan yang dipohon oleh hamba-Nya. Itu taubat nasuha. Maka Allah Ta'ala mengajar pada kita, kenapa diperintahkan kepada orang beriman itu supaya bertaubat? Karena Allah nak bagi tahu bahawa kita ni semua sama mana manusia ada salah. Macam mana serban besar pun ada salah. Masing-masing ada kesilapan dan kekurangan. Sama ada kekurangan, kelemahan, dosa dan maksiat. Kelemahan kita yang kita sedar maupun tak sedar. Dosa kita yang kita tahu dan dosa kita tidak tahu. Kita diajar oleh Nabi SAW membaca doa ketika tahajud, iaitu Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampun dosaku yang terdahulu dan yang terkemudian. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa yang aku sembunyi-sembunyi buat. Dosa sembunyi-sembunyi ni banyak. Wa ma a'lantu, dosa yang dibuat terang-terang. Dosa yang dibuat terang-terang, dosa yang dibuat sembunyi-sembunyi. Ini banyak. Kemungkinan kita selamat daripada dosa yang dibuat terang-terang, tapi belum tentu selamat dosa yang dibuat sembunyi-sembunyi. Dosa batin sebagai contoh, dosa hati. Banyak dosa hati kita. Dosa hati kita lebih besar ada kalanya daripada dosa anggota zahir. Karena dosa hati ni ada kalanya mendahului daripada perbuatan zahir, lebih dahulu. Umpamanya dosa riya terlebih dahulu daripada anggota zahir. Dosa ujub terlebih dahulu daripada dosa zahir. Dosa sombong dan takabur terlebih dahulu dosa hati, mendahului dosa anggota zahir. Mungkin kita menyembunyikan sombong kita pada mulut, tidak melalui percakapan, tetapi pada hati masih ada. Mungkin kita tidak menunjukkan kehebatan ujub, kebanggaan diri kita pada anggota zahir, tapi dalam hati terasa. Sebab itu Allah Ta'ala diajar oleh Nabi SAW supaya mohon doa yang tersembunyi, selain daripada doa memohon ampun daripada dosa yang dibuat terang-terang. Ni. Kemudian tak cukup lagi sekat itu.
Tak cukup dengan mohon ampun dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terang. Kita sebut lagi apa dalam doa itu? Wa ma anta a'lamu bihi minni. Minta ampun daripada Allah dosa-dosa yang engkau, wahai Allah, lebih tahu daripada kami. Itu dia. Dosa yang Allah Ta'ala lebih tahu daripada kita. Tadi dosa yang kita sendiri tahu, dosa yang dulu, dosa yang kemudian, dosa yang kita buat sembunyi-sembunyi, dosa yang kita buat terang-terang. Kemudian kita kata ada dosa yang Allah Ta'ala lebih tahu daripada kita. Kita ni yang pelaku dia pun tak perasan. Pelaku ni pun tak perasan. Yang tukang buat ni pun dia sendiri tak tahu benda tu berdosa, tapi Allah tahu tu dosa. Tu disebut dalam doa. Banyak dosa kita. Banyak. Kalau berdasarkan doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam solat tahajud ini, menggambarkan bagaimana kita kena mengaku dosa kita yang banyak. Tak kira siapa pun, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, siapapun, orang yang tuan-tuan kagum, orang alim yang tuan-tuan kagum, syekh ke apakah, semuanya ada salah, ada silap. Itu satu perkara yang kita kena tahu berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat permulaan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Allah panggil orang beriman, Allah tak panggil wahai orang kafir. Ayat ini dimulakan Allah panggil orang beriman. Itu yang pertama. Allah nak suruh, Allah ajar pada kita bagaimana dosa kita banyak. Yang keduanya, Allah mengajar pada kita dalam Islam tidak ada konsep manusia bersih daripada dosa. Tak ada. No sin man. Bahasa orang Kristian, minta maaf sebut. Orang Kristian ni dia ada sin, orang suci, manusia suci. Tak ada dalam agama kita. Holy man tak ada dalam agama kita. Sebab tu Islam kita tak sesuai panggil religious man, tak sesuai. Semua adalah orang beriman, semua adalah Muslim. Tak ada religious man, tak ada holy man, tak ada. Itu bahasa agama lain. Bahasa agama lain, bila orang itu nak hidup beragama, nak kuat beragama, dia kena jadi holy, kena jadi saint, baru dia anggap kuat agama. Dalam Islam tak. Dalam Islam, siapa saja peluk Islam, dia adalah Muslim, dia adalah mukmin. Hanya dipanggil orang tu guru, orang alim, orang ilmuwan, itu sekadar ilmu dia, bukan menggambarkan dia ni tak ada salah. Ilmu saja. Sebab itu kita jangan pandang orang alim itu macam holy man. Salah. Dia salah macam kita juga. Kemudian hanya dia diberi anugerah ilmu, ada tanggungjawab, ada amanah ilmu. Sebagaimana kita beri pangkat pada ada orang ilmu dalam bidang perubatan, doktor. Orang yang ada ilmu dalam kejuruteraan, jurutera IR. Orang yang ilmu dalam bidang perguruan, cikgu, guru. Orang yang bidang ilmu agama, orang alim. Macam tu ya. Tak ada bila sebut orang alim, oh dia ni holy man. Bila kita menerima kaedah begitu, sebab itu orang payah nak terima Islam, kerana kena anggap bahawa masuk agama kena jadi suci daripada dosa. Tidak. Bahasa manusia suci dosa ni bahasa kaum Lut. Bila mana Nabi Allah Lut mengajak kaumnya tinggalkan perbuatan LGBT, tinggal dosa-dosa tu, jangan buat. Maka pengikut dia yang LGBT ni kata, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Halau mereka ni, Lut ni, dan orang beriman yang ikut dia. Kerana apa? Kerana mereka merasa diri mereka manusia suci. Itu kata ungkapan yang dikeluarkan oleh pengikut Lut yang mengamalkan LGBT. Nabi Allah Lut
tidak mencela orang buat dosa. Dalam konteks peristiwa Lut ni sebagai contoh, kaum Lut, dia tak cela orang buat dosa, dia ajak taubat. Cumanya perbuatan movement pergerakan LGBT itulah yang ditentang oleh Lut alaihissalam. Bukan perbuatan sodomi itu ya ditentang oleh Nabi Lut. Kalau mereka bertaubat, Allah terima mereka. Allah terima. Tinggal perbuatan tu. Dulu kamu pernah buat, tinggal. Mari peluk Islam, ikut Nabi, kita bertaubat pada Allah. Yang ditentang oleh Nabi Allah Lut ialah pergerakan yang menyesatkan manusia, menganggap perbuatan itu tak mengapa, dihalalkan. Ini bahaya. Betul, Islam mengambil kaedah kita tak mencela orang buat dosa. Tak cela, kerana kita berdosa. Islam mengambil kaedah selama mana bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala terima taubat. Ini kaedah Islam. Sebab itulah ayat ini Allah Ta'ala menyebut orang yang bertaubat ni akan dihimpunkan bersama Nabi-Nabi di akhirat. Walaupun mereka pernah ada puluhan rekod, ratusan rekod maksiat dan dosa mereka pernah buat waktu mereka hidup. Allah kata dalam Quran, ayat yang saya bacakan tadi, ini peluang kita. Kita bulan Ramadan ni bulan kita taubat pada Allah. Walaupun kita ada banyak silap, walaupun kita ada banyak dosa, taubat pada Allah. Allah Ta'ala terima taubat kita. Allah kata, aku akan himpun mereka bersama Nabi-Nabi. Walaupun rekod mereka ni buruk, sejarah buruk. Lepas tu kita tak boleh pandang orang buat dosa dengan rekod dia. Kalau dia bertaubat, selesai, susah. Jangan pandang hak belakang. Kalau kita nak pandang ke belakang, Nabi akan pandang belakang kisah-kisah di sebalik sahabat-sahabat Nabi. Siapa dia? Sahabat Nabi yang rekod dia buruk. Semuanya, hampir ke semua. Ambil yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang Umar tak buat ke Rasulullah dengan sahabat? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kemuncak, dia nak bunuh Rasulullah SAW, nak bunuh Nabi. Kalau Nabi pandang sejarah dia nak bunuh Rasulullah, tak terima dah. Ni siapa dulu? Dulu nak lawan bukan main. Akhirnya Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua sesudah kewafatan Rasulullah. Rasulullah pun pernah sebut, kalau ada Nabi sesudah aku diutuskan oleh Allah, Umar lah. Nabi kata, kalau ada Nabi sesudah aku yang diutuskan oleh Allah, Umar lah, kata Rasulullah. Umar lah. Tu orang yang pernah mengancam nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bertaubat. Siapa jadi? Ini bagaimana Islam melihat pesalah. Kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala terima, himpun bersama Nabi-Nabi. Kadang Islam ni dia tidak ada konsep holy man, tak ada. Termasuklah Abu Bakar, Umar, semua ada salah. Habis, Ustaz, kalau dah semua salah, siapa yang mulia? Nabi bagi jawapan. Dah kita semua ni orang yang beriman ni ada salah, siapa yang mulia? Maka Nabi jawab. Nabi kata apa? Kullukum khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Nabi jawab. Dah mungkin kita pun confused. Habis kita ni semua buat salah belakang ni, jadi siapa yang mulia, yang baik kalangan kita? Maka Nabi kata satu hadis, setiap daripada kamu pelaku salah. Setiap kamu. Dalam bahasa Arab, bila ada bahasa Arab menggunakan perkataan kullu, sebagaimana contoh kita sebut kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin, each years. Every each years, setiap tahun. Tak ada yang termiss, iaitu doa kita supaya orang itu mendapat kebaikan.
Nabi tak menggunakan jami' hukum. Jami' contohnya masjid jami'. Jami' ni menghimpunkan ramai orang. Tapi apakah semua orang duduk dalam masjid tu? Tak semua orang, ada orang tak main masjid. Nabi tak menggunakan jami' ramai. Ramai kamu buat dosa. Kalau Nabi sebut ramai kamu buat dosa, bermakna ada orang tak buat dosa. Memang ramai buat, tapi ada orang tak buat. Tapi Nabi tak sebut ramai buat dosa. Nabi sebut setiap daripada kamu seorang. Bermakna tidak ada seorang pun terkecuali. Itu bahasa Arab lain. Kita sebut kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun, bermakna tidak ada tahun pun kita tak terlepas daripada kita doa supaya orang tu dapat kebaikan. Kalau dia hidup selama 50 tahun, doa kita supaya setiap tahun ya Allah beri kebaikan. Kalau kita jami', kita kalau sebut jami' amin, banyaknya tahun-tahun kamu mendapat kebaikan. Kita tak gunakan kullu, guna jami', bermakna banyak tahun kamu dapat kebaikan, tetapi ada di sana tahun kamu tak dapat benda baik. Tapi Nabi SAW sebut kullu amin, setiap, each year, setiap single tahun. Kemudian Nabi kata kullukum khata'un, setiap kamu buat dosa, buat silap. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Nabi kata yang buat silap semua ni, siapa yang baik? Siapa yang bertaubat. Itu cara Islam ajar itu. Islam tak kata yang baik di kalangan kamu ialah mereka yang suci daripada dosa. Tak. Tapi siapa yang sentiasa bertaubat, buat silap taubat, buat silap istighfar, taubat, kembali pada Allah, kembali pada Allah. Walaupun begitu, ulama letak syarat. Taubat yang betul sehingga Allah himpunkan dia di kalangan nabi-nabi dan orang beriman yang dekat dengan Nabi di akhirat ni, taubat yang betul ada syarat-syarat dia. Yang disimpulkan ulama kena ada 3 syarat. Yang pertama, kena bermula dengan penyesalan. Penyesalan ni datang daripada lubuk hati kita. Menyesal. Dia kena bermula daripada penyesalan. Mesti. Sebab at-taubah huwan nadam. Nabi kata taubat itu ialah penyesalan. Aku silap lah. Dia kena gitu. Kenapalah aku buat begini. Itu pertama. Yang keduanya, selain daripada penyesalan apa? Selain daripada penyesalan ialah dengan mengaku kesalahan, mengaku silap, minta ampun kepada Allah. Kena minta. Sebab Allah ni dia suka hamba-hamba dia minta-minta. Kita tak boleh kata Allah ampunlah, ikut engkau lah wahai Allah. Nak ampun, tak ampun sudah. Tak boleh. Tak boleh begitu. Allah ni suka hamba ni, sebab itu dipanggil istighfar. Istighfar ni dia ada huruf sin. Sin meaning dia demand, tuntut, minta ampun. Sin tu asalnya perkataan ampun ni ra fa dengan ra ya. Ra fa ra, ampun. Tapi dalam istighfar ditambah sin. Ada sin. Sin ni kena minta. Tu Arab tu. Bahasa Arab dia detail. Benda-benda macam tu pun berubah makna. Istighfar kena minta sentiasa. Minta ni, Ramadan ni kita minta. Sebab itu Nabi mengancam bulan Ramadan ni orang yang keluar tanpa mendapat pengampunan Allah. Di doa Nabi diaminkan doa Jibril. Nabi kata amin. Doa apa? Celakalah orang tu. Kisah hadis yang panjang yang mungkin tuan-tuan dengar, sahabat-sahabat semua dengar. Masuk Ramadan, oleh para alim ulama kita cerita tentang Jibril datang kepada Nabi sewaktu Nabi sedang berjalan di atas mimbar. 3 langkah, 3 step, 1, 2, 3. Dulu mimbar Nabi ni 3 anak tangga je. Mimbar sekarang ni sampai 10 anak tangga.
Tak salah. Pasal hikmah dia, zaman tu orang Islam tak ramai, cukup dengan 3 anak angka nampak belakang. Sekarang ni orang Islam ramai, dia tak cukup dengan 3 anak tangga, kena naik 10 baru suara sampai ke belakang. Jadi Nabi doa, Nabi aminkan doa. Jibril datang, wahai Rasulullah, aku doa, kata Jibril, siapa yang sebut nama engkau wahai Muhammad, tak selawat kepada engkau, celakalah orang itu. Begitu sekali Nabi kita ni hebat. Nabi pun amin. Kemudian pula Jibril doa lagi, ya Rasulullah, siapa yang ada ibu bapa tapi dia tak ambil peluang berkhidmat pada ibu bapa dia, dapat pahala banyak, celakalah. Nabi kata amin. Tengok. Yang ketiga, Jibril kata, ya Rasulullah, siapa yang dipertemukan Ramadan tapi tak dapat keampunan daripada Allah, celakalah. Tu besar tu keampunan Allah dalam bulan Ramadan ni. Besar tuan. Kita kena minta peluang, kita minta ampun pada Allah. Maka Islam ajar pada kita, pertama, penyesalan. Yang kedua, mesti minta. Yang ketiga, mestilah disusuli dengan amalan-amalan soleh. Dia kena ada susulan dia. Jangan minta saja ampun, jangan hati menyesal, tapi tak ada susulan amalan-amalan yang kita buat untuk cover kesalahan kita. Kerana amalan soleh yang kita buat ni, Allah padam dosa-dosa kita. Sembahyang kita, wuduk kita, jalan kaki kita di tengah malam nak mari subuh ni, setiap langkah kita tu Allah bagi darjat, Allah ampun dosa, Allah bagi pahala, Allah bagi cahaya ni. Tapi kalau kita taubat tak disusuli dengan amalan soleh, macam mana Allah nak? Mekanisme Allah ampun dosa tu, Allah kata kena buat amalan soleh. Itu mekanismenya. Allah tak bagi ampun free of charge. Ampun tu Allah bagi dalam bentuk ada mekanisme yang kita kena buat, Allah ampun. Dia tak bagi free of charge, suruh kita usaha. Kalau kita buat salah, kena minta ampun, kena buat amalan soleh. Rajin sedekah, rajin infak, rajin sembahyang, rajin dekat pada Allah, selain minta ampun pada Allah. Ini kena buat, kena usaha. Kita kena ikhtiar, kita kena gerakkan tubuh kita ni buat. Pasal apa? Pasal ia ialah gambaran, tanda aras kita bertaubat. Nak tahu orang tu bertaubat, tanda arah dia beramal. Tanda arah dia. Ukur sendirilah, tak payah ukur orang. Ukur sendiri. Ukur tahu kita ni orang bertaubat tak? Okey, sekarang ni beramal tak beramal? Kalau beramal, tu dia gambaran dia. Dia ada improvement, ada progress yang berlaku kat atas diri dia, yang menggambarkan dia bertaubat pada Allah. Ini Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah kata, Allah ampun dosa-dosa kita dan masukkan kita dalam syurga. Wa yudkhilakum jannat. Tengok, Allah kata, aku tak sia-siakan orang bertaubat, aku akan masuk di dalam syurga. Walaupun rekod mereka dulu buruk kat aku, buruk, rekod dia buruk, dia jahat, buat zalim, buat naya, macam-macam, tapi taubat kepada Allah. Kenapa? Konsep Islam, hukuman di akhirat itu lebih menakutkan daripada hukuman di atas dunia. Itu yang ajar Islam ajar. Islam tanam dalam jiwa manusia supaya bimbang hukuman di akhirat daripada hukuman dunia. Sebab itu di zaman Nabi SAW bukan tak ada orang buat salah, tapi kerana dia buat salah, dia bertaubat, maka tak ada hukuman, tak banyak hukuman dalam Islam. Bukan tak perlu ada undang-undang, kena ada undang-undang. Konteks dunia kita sekarang ni kena ada undang-undang penzina, undang-undang pencuri, undang-undang perompak, undang-undang buat zat, kena ada. Tapi kalau orang itu bertaubat kerana dia takut dosa dia dihitung oleh Allah di akhirat, hukuman lebih dahsyat. Dia bertaubat, maka dia terlepas daripada hukuman di atas dunia. Ini kata sebahagian ulama. Sebahagian ulama. Itu hebat. Islam tanam dalam jiwa manusia ni, hati dia takut pada akhirat.
Ada. Kalau tak apa. Kalau di atas dunia ni ada undang-undang buat, bukan tak lah. Ialah orang berzina disebat sotih rotan. Berzina yang sudah berkahwin direjam sampai mati. Itu dia. Dia hukuman dia. Mencuri potong tangan, merompak potong tangan, berselak. Tu. Hei, jangan nak main. Tapi masih lagi ada manusia buat jahat. Kenapa? Hati dia terlupa akhirat. Tapi kalau dia bertaubat, walaupun hukuman tu lepas di atas dunia, kalau dia tidak bertaubat, hukuman tu dia terlepas di atas dunia, dia belum terlepas hukuman di akhirat. Tetapi kalau dia bertaubat, dia terlepas hukuman di akhirat. Kerana dia tahu bahawa hukuman Allah di akhirat lebih menggerunkan daripada hukuman di atas dunia. Ni Islam tanam tu. Sebab tu Islam letak taubat tu dengan jannat, syurga. Pasal apa tanam syurga ni? Pasal nak tanam keimanan bahawa kita bertaubat selamat di akhirat. Kalau tak bertaubat, sebaliknya, vice versa. Ini Islam ajar. Dia tanam keimanan hati. Kemudian yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Allah kata di akhirat esok aku himpun mereka dalam syurga bersama dengan nabi-nabi dan orang-orang yang beriman yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana taubat tadi. Tu saya sebut tadi bahawa orang yang bertaubat delete semua history dia. History dia delete. Kerana Allah Ta'ala janji nak ampun. Allah ampun. Tetapi namun begitu ada syarat dia lah. Dosa yang mana yang Allah ampuni? Dosa ni ada 3 jenis. Satu, dosa yang melibatkan hak Allah. Contohnya syirik, tak boleh. Syirik ni Allah tak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampun dosa, Allah tidak ampun dosa syirik, Allah ampun dosa selain itu, kata Allah. Bermakna kalau orang yang syirik pada Allah, murtad ke, jatuh keluar agama dia ke, syirik pada Allah, dia tak boleh bertaubat saja, dia kena mengucap syahadah dulu. Dia tak boleh, ya Allah aku semalam sembah berhala minta maaf. Tak. Dia kena asyhadu an la ilaha illallah. Dia berat sikit. Dosa yang kedua tak cukup dengan taubat, iaitu dosa yang melibatkan hak manusia. Contohnya buat zalim kat manusia, ambil harta manusia jalan salah, buat naya orang. Maka dia tak boleh bangun tengah malam, ya Allah aku buat naya kat orang ni, aku minta ampun wahai Allah. Tak boleh. Allah kata hang tak cukup dengan minta ampun aku, kena pergi jumpa orang tu, minta ampun daripada dia. Kalau ada benda yang kau ambil daripada dia yang tak betul, pulangkan balik. Sampai kata ulama, kalau orang tu mati, keluarga dia pun tak ada, kenalan dia pun kita tak jumpa, sedangkan kita pernah ambil duit dia, buat macam mana? Ulama kata kena sepanjang hayat rajin infak di jalan Allah. Mudah-mudahan derma infak kita tu boleh cover orang yang kita ambil harta dia dulu. Mudah-mudahan. Tu buat dosa kat orang ni jangan tuan-tuan. Jangan. Kalau kita ambil harta orang jalan salah, orang tu dah mati dah. Dulu kita ambil tanah dia, mati dah dia. Cerita saya tanah ni banyak mati dah dia. Macam mana ni? Keluarga dia pun tak ada, anak dia pun tak ada, tak jumpa dia. Macam mana? Ulama kata hang kena infak harta sepanjang hayat. Rajin sedekah, tiap hari sedekah. Mudah-mudahan boleh cover. Mudah-mudahan. Kenapa diberikan tekanan yang berat dalam hal ini? Karena Islam mengajar pada kita jangan buat naya orang. Karena Allah sendiri pun dia tak naya orang, walaupun orang tu buat salah kat dia, Allah bagi ampun lagi. Allah ni adil, maka Allah larang manusia buat zalim pada manusia. Kalau Allah nak buat zalim, Allah boleh buat dah. Pasal apa? Pasal manusia ni macam-macam buat ke Allah, tapi Allah masih adil pada dia. Maka manusia ni tak layak buat zalim ke orang. Kenapa? Dia tak pernah buat salah ke hang. Ataupun kalau dia buat tu sikit sangat banding dengan dia, kamu buat kat dia, tak boleh. Yang ketiga, dosa yang Allah ampun.
Dosa yang Allah ampuni, dosa anggota zahir kita, tangan, mata, kaki, telinga, kemaluan, hati kita. Ni dosa peribadi kita. Hak ni lah ditekankan. Hak ni yang banyak. Kalau kita tak syirik pada Allah, kalau kita tak buat naya ke orang, tapi dosa peribadi kita masih ada. Banyak. Kita tahu, Ustaz, saya tak pernah buat naya orang, alhamdulillah. Saya tak syirik pada Allah, alhamdulillah. Tapi dosa sendiri-sendiri ni, Allah, tuan-tuan, tak ada siapa yang terlepas. Ini sebab itu Allah Ta'ala, bila Allah janji ampun, Allah himpunkan bersama dengan Nabi-Nabi. Maknanya Allah tak pandang lah. Jadi kita pun jangan pandang orang tu kalau dia dulu pendosa, bila dia bertaubat, jangan pandang hak belakang dia. Pasal kita pun sama ya. Cuma kita, Allah tiup, minta maaf, Allah tutup kita punya aib. Kita ni ada dosa tapi Allah tutup. Allah tutup aib kita. Kan? Dosa hati kita ni Allah tutup. Dosa yang kita buat senyap dalam rumah, Allah tutup. Dosa kita buat di dalam bilik-bilik, Allah tutup. Dosa yang kita buat dalam kereta, dosa yang kita buat tanpa orang tahu, Allah tutup. Memang itu sifat Allah. Allah takkan dedahkan dosa kita banyak. Kalau Allah dedahkan dosa kita, habis ya. Habislah. Habis kita. Ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut hari yang tidak dikecewakan Nabi-Nabi dan orang beriman, dihimpunkan orang bertaubat bersama. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka cahaya, kata Allah. Nuruhum yas'a baina aydihim. Di akhirat esok Allah Ta'ala bagi cahaya pada orang yang bertaubat ni. Orang beriman, orang yang dekat dengan Nabi-Nabi ni, Allah bagi cahaya pada hari, pada mahsyar yang gelap. Pada mahsyar ni gelap. Siapa yang boleh berjalan dalam keadaan bercahaya? Cahaya yang diberi oleh Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan amalan masing-masing. Kata ulama tafsir, kalau buka kitab tafsir, ulama tafsir kata ada hamba Allah berjalan di mahsyar, cahayanya sebesar bukit. Ada hamba Allah yang berjalan di mahsyar, cahayanya sebesar pokok yang rindang. Ada hamba Allah yang berjalan di mahsyar, cahayanya sebesar ketinggian seorang manusia. Ada yang cahayanya sebesar tahap buku lali dia aja. Berdasarkan amalan masing-masing. Maka kita kena doa supaya Allah Ta'ala kurniakan cahaya kita di akhirat. Entah kat mana amalan nak bercahaya di akhirat, di pada mahsyar, ialah bangun malam lah. Sebab Nabi kata orang yang menghidupkan malam yang gelap gelita akan bercahaya di mahsyar. Itu Nabi kata, Nabi doa kan, Allahumma ja'al fi amami nura. Ya Allah, jadikan hadapanku ni bercahaya. Wa khalfi nura, belakang aku bercahaya. Wa yamini nura, sebelah kanan aku bercahaya. Wal shimali wa yasari nura, kiri aku bercahaya. Wa tahti nura, bawah aku, bawah kaki aku bercahaya. Wa fawqi nura, atas aku. Wa ja'alni nura, dan jadi aku bercahaya. Ini doa Nabi, doa Rasulullah. Nabi doa. Pasal apa? Pasal kita tak nak berjalan meraba-raba di mahsyar gelap. Bayangkan berjalan di mahsyar meraba-raba, nak jalan langkah kaki takut sepak batu, takut masuk lubang, takut pijak semut, pijak kalajengking, pijak lipan, pijak ular. Apa? Tapi orang sebahagian manusia berjalan di mahsyar bercahaya. Walaupun dia bercahaya besar, orang lain tak boleh tumpang cahaya dia. Dia seorang ni. Orang yang bercahaya dengan orang yang gelap, apa nampak tuan-tuan? Contoh saya bagi tuan-tuan imajinasi. Sana ada cahaya, tuan-tuan duduk dalam gelap. Orang yang bercahaya rasa macam mana? Selesa. Dia gelap, dia nampak orang tu sedang bergembira. Orang yang cahaya tak nampak orang yang gelap. Orang yang cahaya tak nampak. Tak nampak orang gelap. Orang dalam cahaya, dia tak peduli orang yang gelap. Aku tak nampak. Allah hijab dia tak nampak. Pasal apa? Pasal dia dalam keadaan cahaya, dia tak nampak sana gelap. Macam kita duduk dalam rumah. Kita duduk rumah, kita pasang lampu, di luar sana tak nampak, gelap.
Tapi orang di luar rumah nampak kita, pasal kita dalam kawasan cahaya. Kenapa? Kerana Allah nak suruh orang dalam keadaan bercahaya, tak hirau keadaan sekeliling dia di akhirat esok. Ni orang tengah ngeseksa, orang ni tengah sakit, orang ni tengah menderita, kita tak nampak, kita hanya seksa diri kita. Ini gambaran di padang mahsyar. Masya Allah, kita nak cahaya ni. Syaratnya kena hidupkan malam. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wata'un wa aqwamu qila, kata Allah dalam surah Al-Muzammil. Orang yang bangun malam itu Allah kurniakan kekuatan pada dia, kehebatan, hebat dia. Kita nak hebat atas dunia, hebat akhirat. Bangun malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Allah kata surah Sajdah, tatajafa junubuhum, bangun mereka daripada pembaringan mereka di tengah malam. Yad'una rabbahum, mereka berdoa pada Allah, khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut pada Allah akhirat. Tama'an, teringin habuan syurga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu sedekah, infak. Tengok, Allah kata kaitkan dengan bangun malam dengan sedekah. Bagaimana ayat Quran dia buat package sembahyang dengan harta, infak. Kenapa? Yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah, mesti sebagai ayat. Tatajafa junubuhum, Allah kata orang yang bangun malam, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka sedekah. Pasal apa Allah kaitkan sembahyang dengan harta? Pasal tanda orang sembahyang diterima oleh Allah, dia tak lokek duit dia, tanda dia. Kita nak tahu kita sembahyang sama Ramadan ni rajin sembahyang tarawih TikTok. Kita nak tahu kita bangun malam kita bagus. Kita nak tahu sembahyang sunat kita Allah Taala terima bila tengok harta kita kedekut dah. Itu tanda dia. Itu tanda dia. Pasal sebab itulah Allah sering menggabungkan sembahyang dengan berkait dengan zakat. Allah gabungkan bangun malam berkait dengan infak harta di jalan Allah. Allah gabungkan satu ayat. Allah gabung. Jadi kita boleh ukur, tak payah ukur orang, kita ukur kita aja. Kita ukur kita aja. Taubat ni bukan cerita orang lain, taubat kita cerita diri kita masing-masing. Kita bercakap diri masing-masing. Tanda kita ni Allah Ta'ala terima sembahyang kita, Allah terima amalan kita. Sembahyang terutamanya Ramadan ni, bulan Ramadan ni selain daripada puasa kita banyak buat sembahyang lah. Lepas sembahyang Isyak 2 rakaat ba'diyah, lepas ba'diyah 8 rakaat, 10 dah. Witir 3 lagi, 13 rakaat, tuan-tuan. Minimum. Bulan-bulan lain kita buat tak 13 rakaat lepas Isyak? Tak buat. Saya berani kerat tangan 30 hari 30 malam 13 rakaat buat tiap malam. Saya berani kerat jari. Saya pun tak buat. Saya kata orang lain, saya pun tak buat. Tapi Ramadan kita buat. Kita buat sembahyang ni. Maka tanda sembahyang yang kita buat banyak tu adanya tanda ukur, tanda aras dia. Kita nak tahu sembahyang kita duk buat ni banyak ni, dah masuk nak malam 20 dah. Macam mana 19 hari ni sembahyang kita? Tengok bagaimana kita dengan harta kita macam mana. Sayang lagi tak, takut lagi, risau, kedekut lagi, loket tak hidung masin, macam-macam tu. Maka kita doa ke Allah Ta'ala. Kemudian Allah sebut, yaqulu rabbana atim lana nurana, ya Tuhan kami sempurnakan bagi kami cahaya buat kami. Ini doa. Doa tadi yang saya sebut ni, doa yang Nabi ajar kita, ya Allah kurniakan padaku cahaya padaku di bawah, kanan, kiri, atas, depan, belakang, dan jadikan aku bercahaya. Itu doa Rasulullah SAW, hadis. Doa orang beriman, sempurnakan bagi kami cahaya pada kami, ampunkan dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sebagai penutup dia. Ayat itu dihabiskan dengan, wahai Allah, engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Setelah kita bertaubat pada Allah, setelah Allah janji nak masukkan orang bertaubat dalam syurga, kemudian setelah Allah ajar kepada kita doa supaya bertaubat, supaya bercahaya, di hujung ayat Allah Ta'ala kata, engkaulah, aku ni maha berkuasa. Kenapa diakhirkan ayat engkau maha berkuasa wahai Allah?
Kerana kerja kita bertaubat. Kerja Allah, terima tak berterima itu kerja Allah. Bukan kerja Allah kena terima. Kalau kita bertaubat, wahai Allah, aku dah bertaubat, engkau kena terima, tak boleh. Terpulang pada bicara Allah, serah pada Allah. Tak boleh kita kata, wahai Allah, aku dah bertaubat, engkau mesti kena terima, tak boleh. Terpulang pada Allah. Allah nak terima ke tak terima ke, Allah nak masukkan kita, itu terpulang pada budi bicara Allah, kebijaksanaan Allah. Sebab ia menunjukkan keikhlasan, kehambaan kita. Engkau maha berkuasa. Kerana itulah tanda ikhlas. Ada satu kisah, Allah Ta'ala utuskan malaikat pergi tengok hamba-hamba Allah yang beribadat di malam hari dalam bulan Ramadan. Lalu malaikat pun turun. Malaikat tengok ada seorang hamba Allah ni sedang bangun malam sembahyang, menangis-nangis, ya Allah, aku banyak dosa, ampun dosa. Kemudian malaikat ni naik balik bertemu Allah. Malaikat beritahu, wahai Allah, di sana aku jumpa ada seorang hamba Allah yang sedang merayu-rayu, menangis-nangis, minta ampun padamu. Mudah-mudahan dia ahli syurga. Allah kata tak, dia ahli neraka. Terkejut malaikat. Setara ni orang ni buat ibadat, minta ampun, Allah kata dia ahli neraka lagi. Kata malaikat, pasal apa wahai Allah? Tak saya tanya apa siapa lah, Allah kata tu aku. Malaikat pun turun balik, jumpalah hamba tadi. Malaikat tu menyamar sebagai manusia, duduk di sebelah hamba yang menangis tadi. Kata, wahai tuan hamba, malaikat kata, wahai tuan hamba, aku melihat kamu menangis-nangis, merayu-rayu minta ampun pada Allah. Bagaimana kiranya Allah tidak mengampunkan kamu? Allah tak terima taubat kamu. Allah masukkan kamu dalam syurga. Bagaimana? Engkau dah minta ampun, tapi Allah kata kamu ahli neraka. Kata hamba tadi, kerja aku ni minta ampun, terpulanglah pada Allah. Allah nak masuk neraka ke syurga, itu hak Allah. Tanda dia ikhlas. Malaikat ni naik bertemu Allah. Allah kata, aku masukkan hamba dalam syurga kerana ikhlas dia. Itu kerja kita minta ampun, bukan kerja kita paksa Allah terima kita. Kerja kita minta ampun kerana ikhlas tadilah Allah tukar dia daripada member ahli neraka jadi membership ahli syurga. Kenapa? Dia serah pada Allah. Ini sebab itulah di hujung ayat, innaka ala kulli syai'in qadir. Habis cerita pasal taubat, Allah kata, suruh kita sebut, engkaulah wahai Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Engkau nak buatlah apa pun, aku ni bertaubat ya. Inilah kita kena ambil peluang Ramadan ni. Taubatlah, kan? Kita pakai kata, walaupun kita mengulangkan dosa yang sama, tetap kena taubat. Taubat juga. Taubat, kata ulama, 70 kali sehari semalam dosa yang sama kita ulang, taubat juga, Allah ampun dosa kita insya-Allah sebelum roh sampai halqum. Jadi kita tak tahu mati kita bila, tak tahu. Jadi kita pun tak tahu, maka kita jangan menangguhkan taubat, peluang kita keluar Ramadan dalam keadaan mendapat pengampunan Allah. Itulah yang paling mahal sekali. InsyaAllah sekali itulah saya rasa mudah-mudahan sikit sebanyak tazkirah subuh memberikan manfaat pada kita dan diberkati oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini. Allah mudah-mudahan Allah terima segala amalan soleh kita insya-Allah. Jadi untuk akhirnya saya mohon izin tentang puasa surau Pak-Men. Nama apa tu surau Pak-Men lah? An-Nur. Surau Pak-Men An-Nur, untuk mohon kutipan derma yang saya tengah usahakan pada saat ini. Sebuah pondok pengajian turas yang dinamakan Turas Amanullah yang berpusat, yang di lokasi di Sungai Cuh, Serendah. InsyaAllah tanah dah, pecah tanah dah dalam 4,5 ekar. Kita target operasi 2022 kalau tidak ada aran menintang, insyaAllah 2022. Kemudian kita alu-alukan sumbangan orang ramai. Dan pondok ni kita sasarkan dia punya murid dia ialah galangan warga dewasa, bukan kanak-kanak. Pondok warga emas, warga dewasa, orang pencen, orang yang tak ada kerja lagi, orang yang bebas, tak ada ikatan apa-apa, dia nak menumpukan perhatian pada pengajian, duduk di pondok. InsyaAllah jadi kita sediakan pondok buat mereka yang ingin berada sebagai pelajar di situ insyaAllah dalam tahun 2020 kalau tidak ada aran menintang.
Jadi itulah sumbangan tuan-tuan lah yang akan menjadikan realisasikan hasrat ni. Kan maknanya berjaya atau tidak ni sebenarnya bergantung pada sumbangan orang ramai. Kami tak ada duit. Kita harap orang ramai lah bakat bagi. Ramadan ni kita sasarkan dapat pencapaian kutipan yang mencukupi untuk kita sekurang-kurangnya tahun ini dapat mulakan pembinaan sikit. Jadi ada sijil wakaf. Sijil wakaf ada RM10 dan RM50. Kalau siapa yang nak wakaf kurang daripada itu, tak ada masalah, kita pun terima juga. Jadi ada sijil 10 dan 50. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah terima infak kita dan diterima amalan segala amalan soleh kita. Wallahu alam, wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.